Buletin pagi 6 Jun bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama pagi ini, 3 sekeluarga maut di panah petir. 17 hilang kapal kargo karam di Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 beranak maut di panah petir di sebuah kandang kambing di Felda Palong 6, Jempol, Negeri Sembilan. Ia menyebabkan pasangan suami isteri S. Ilanggoven, 38, P. Kaliamah, 36 serta anak lelaki mereka E. Vinesh, 3 tahun maut di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Jempol, Superintendent Muhammad Nur Hishamuddin Hashim berkata, seorang lagi mangsa kanak-kanak berusia 9 tahun dipercayai anak pasangan itu hanya mengalami kecederaan pada kaki. Setibanya di tempat kejadian, polis menemui 3 mayat dalam keadaan terduduk serta terbaring. Difahamkan ibu dan nenek mangsa meminta bantuan jiran bagi mencari anak serta cucunya yang sebelum itu ke kandang kira-kira jam 5 petang. 7 ekor kambing dan 2 ekor anjing turut mati dengan kesan terbakar pada bulu haiwan. Hasil bedah siasat mendapati mangsa mengalami kejutan elektrik akibat petir. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sebuah unit kediaman yang terletak di tingkat 5 Pangsapuri di Subang Jaya, Selangor terbakar. Namun tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Seramai 14 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Subang Jaya dan BBP Puchong dikerah ke lokasi kejadian bagi memadam kebakaran. Kebakaran dapat dikawal dalam tempoh kurang sejam. Anggaran kemusnahan 40%. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih disiasat. 5 rumah setinggan musnah dalam kebakaran di Jalan Raja Muda Musa, Kampung Baru, Ibu Negara. Bagaimanapun tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Kejadian kira-kira jam 7.40 malam itu turut menyebabkan sebuah kereta, sebuah van dan 6 motosikal musnah. Pusat Gerakan Operasi Bomba Kuala Lumpur yang menerima panggilan kecemasan mengerahkan jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Hang Tuah, BBP Jalan Tun Razak dan BBP Keramat ke lokasi kejadian untuk memadam kebakaran. Jumlah kerugian dan punca kebakaran masih disiasat. Tiga ekor gajah yang ditemui mati di Kampung Sri Timur 3, Kluang Johor kemarin berpunca daripada termakan racun. Menurut Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli, Dr. Xavier Jayakumar, bedah siasat dijalankan bagi mengenal pasti punca kematian dan kemungkinan berlakunya unsur jenayah. Dr. Xavier dalam satu kenyataan bagaimanapun berkata jenis racun yang dimakan belum dikenal pasti. Sampel hati dan ginjal ketiga-tiga ekor gajah itu perlu dihantar ke Jabatan Kimia untuk tujuan analisis terlebih dahulu. Keputusan analisis toksikologi akan diperoleh dalam tempoh 3 bulan. Siasatan Jabatan Perhilitan di sekeliling kawasan mendapati sistem pagar elektrik persendirian yang dikendalikan sendiri oleh penduduk kampung di kawasan berkenaan tidak berfungsi menyebabkan gajah menceroboh ke kawasan berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Muhammad Abduh Ismail, penemuan gajah mati pada pukul 9.30 pagi itu susulan maklumat orang awam yang ternampak 3 ekor gajah itu terbaring bergelimpangan di kampung berkenaan. Menurut Dr. Xavier, Jabatan Perhilitan akan bekerjasama dengan Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC untuk mensyaratkan pemasangan pagar elektrik bagi mengelak kawasan peladangan atau perkampungan diganggu oleh gajah liar. Orang ramai diminta menyalurkan maklumat kepada Jabatan Perhilitan dengan menghubungi talian 1800 88 5151 jika mempunyai sebarang maklumat dan diminta tidak membuat sebarang spekulasi. 46 pelajar sekolah dipercayai anggota kongsi gelap ditahan tahun lalu kerana terlibat dalam jenayah kekerasan. Ketua Penolong Pengarah Pencegahan Judi, Maksiat dan Gangsterisme Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Rohaimi Mat Isa berkata, penglibatan pelajar sekolah dalam kegiatan kongsi gelap banyak didorong perasaan mahu dipandang tinggi serta digeruni rakan sebaya.
Katanya, kegiatan kongsi gelap dalam kalangan pelajar melibatkan mereka yang kerap ponting sekolah dan terlibat dalam gejala buli. Mereka melakukan jenayah kekerasan seperti ugutan, pemerasan serta pergaduhan dan ada yang meminta wang daripada rakan sebaya. Kebanyakan pelajar terbabit memiliki tahap pendidikan rendah, kurang didikan agama serta mempunyai masalah keluarga. Bagaimanapun, katanya aktiviti gangsterisme masih terkawal dan ia tidak membimbangkan. Antara kongsi gelap yang disertai pelajar sekolah termasuk Geng 08, Geng 550, Geng 36 dan Ang Sun Tong. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan Ketua Pegawai Eksekutif CEO bagi Telekom Malaysia Berhad TM sudah dilantik. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan nama lantikan baru itu, namun mengesahkan jawatan itu tidak disandang oleh Ketua Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Imri Mokhtar. He has been appointed. Yeah. I don't think they have not announced yet. Imri ketika ini menjalankan tugas sebagai pemangku Ketua Pegawai Eksekutif bagi menggantikan Datuk Bazlan Osman yang meletak jawatan November lalu. Syarikat telekomunikasi itu tidak memiliki Ketua Pegawai Eksekutif tetap selama setahun selepas Datuk Seri Muhammad Shazali Ramli meletakkan jawatan Jun tahun lalu. Membincangkan semula peranan sebenar Tentera Darat Malaysia. Itu antara yang terkandung dalam Kertas Putih Pertahanan yang bakal dibentangkan di Parlimen Oktober depan. Panglima Tentera Darat Datuk Seri Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi berkata, ia bagi mengelak tentera tidak terlatih terbabit dalam aktiviti membantras jenayah. Menurut Datuk Seri Ahmad Hasbullah, tentera darat tidak mempunyai kuasa dan tidak dilatih dalam membantras jenayah kerana ia di bawah kuasa dan tanggungjawab Polis Diraja Malaysia PDRM. Pucuk Kepemimpinan Tentera Darat katanya juga sedang mengkaji semula strategi dari segi pengawalan pos di kawasan operasi di sempadan negara. Jelasnya, pegawai dan anggota perlu berpindah randah dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain ketika dalam operasi bagi memastikan mereka dapat menguasai kawasan yang lebih luas, lebih tangkas dan mudah bergerak apabila dalam operasi. Kertas Putih Pertahanan akan memberi penerangan yang jelas mengenai peranan setiap agensi, organisasi dan rakyat dalam usaha menjaga keamanan negara. Dua Menteri Kanan berada di Lubnan untuk meraihkan Aidilfitri bersama pegawai dan anggota tentera Misi Pengaman Batalion Malaysia Malbat 850 Sengkang 6 yang berkhidmat di bawah Panji-Panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB UNIFIL. Kehadiran Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan Menteri Keuangan Lim Guan Eng memeriahkan sambutan Aidilfitri di perantauan bersama warga Malbat 850 Sengkang 6. Dalam ucapan pada majlis sambutan Aidilfitri sehari lebih awal dari sambutan di Malaysia, Muhammad merakamkan penghargaan atas pengorbanan besar anggota yang terlibat. Beliau turut memberikan kata-kata semangat agar setiap warga Malbat 850 Sengkang 6 sentiasa tabah memikul tugas yang diamanahkan walaupun berada di perantauan. Anggota Malbat 850 Sengkang 6 turut menerima sumbangan bungkusan beg raya yang disediakan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Lawatan kedua-dua menteri ini turut diiringi oleh Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Hasagaya Abdullah, Ketua Pengarah Perisikan Pertahanan, Lieutenant General Sheikh Muhsin Sheikh Hassan dan Ketua Staf Markas Angkatan Bersama, Major General Zulkapri Rahmat. Sambutan Lebaran tidak melupakan golongan yang memerlukan. Institut On Jaafar IOJ dengan kerjasama College Segi Kuala Lumpur mengadakan rumah terbuka Jom Raya untuk menyantuni gelandangan dan golongan B40 di Pusat Transit Gelandangan. Ikuti laporan disediakan Raja Farahani Amanda Raja Faizal. Anda dapat saksikan sendiri kemeriahannya sambutan raya Aidilfitri di Pusat Gelandangan Kuala Lumpur yang dianjurkan bersama-sama dengan Segi College Kuala Lumpur. Dan saya dimaklumkan bukan golongan gelandangan saja yang hadir
hadir pada hari ini, tetapi golongan B40 juga hadir untuk memeriahkan majlis pada hari ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif IOJ Charles Mohan, program Jom Raya ini merupakan sebahagian daripada kempen Jom Breakfast yang diadakan pada setiap Rabu di Pusat Transit Gelandangan ini. Untuk tahun ini, kami bekerjasama dengan SAGI University di mana kami menerima pelajar-pelajar dari bukan saja pelajar-pelajar tempatan tetapi juga pelajar-pelajar luar negara yang menyumbang tenaga sebagai volunteer untuk menjayakan program Jom Raya anjuran IOJ ini. Rata-rata gelandangan dan warga B40 bersyukur kerana masih dapat meraihkan Aidilfitri bersama rakan-rakan tanpa mengira kaum. Perasaan saya okey. Okey je, gembira. Tengok kita dapat bersama dengan agama-agama lain, kaum-kaum lain untuk buktikan yang kita ni bukan resis. Dari tahun ni bezalah sebab kita raya kat KL tak dapat cuti apa semua kan. Sedih lah. Tak jumpa keluarga-keluarga kampung apa semua. Tapi macam mana akak rasa sementara raya kat sini? Setakat ni saya tengok dekat sini lah. Sebab saya pun baru sampai tadi lah. Tengok macam meriah lah. Macam ada jugalah hilang sedih tu kan. Kita ke laporan luar negara. Pihak berkuasa Indonesia melancarkan operasi bagi mencari 17 mangsa yang hilang selepas sebuah bot kargo karam di perairan timur Republik itu. Terdahulu, seorang lelaki berusia 35 tahun yang ditemui terapung berjaya diselamatkan oleh kru sebuah kapal lain. Bahawa hari ini operasi SAR terhadap pencarian korban tenggelamnya KM Lintas Timur yang diduga tenggelam di perairan Maluku sudah dimulai kembali. Bot kargo KM Lintas Timur sepanjang 80 meter yang membawa muatan simen karam pada petang Sabtu lalu. Bot berkenaan yang mengalami kerosakan enjin dipercayai terbalik akibat keadaan laut bergelora. Kejadian berlaku ketika kapal yang membawa 18 orang sedang berlayar dari Bitung di utara Sulawesi ke wilayah Morowali di selatan. Mangsa terselamat yang dikenal pasti sebagai Yaakob sedang menerima rawatan. Pasukan penyelamat India terpaksa menggantung misi untuk membawa turun mayat 5 pendaki yang hilang di banjaran Himalaya berikutan cuaca buruk. Helikopter yang membawa pasukan penyelamat terpaksa berpatah balik selepas 3 percubaan untuk menurunkan mereka di puncak gagal. Keadaan muka bumi yang sukar diharungi serta peralatan pada helikopter yang terbatas antara faktor yang mendorong pasukan itu menggantung misi. 4 warga United Kingdom, 2 warga Amerika Syarikat, seorang warga Australia dan seorang warga India adalah 8 pendaki yang dilaporkan hilang sejak minggu lalu. 5 mayat dikesan berdekatan puncak Nanda Devi pada Isnin lalu. Keputusan awal pengundian untuk memilih Perdana Menteri Thailand membayangkan kemenangan berpihak kepada Prayut Chan-o-cha. Ia sekaligus menyaksikan pemimpin itu berjaya mempertahankan jawatannya. AFP melaporkan pemimpin berusia 65 tahun itu dilihat berada di kedudukan selesa dengan 375 undi. Undian oleh Dewan Perwakilan dan Senat dalam sesi bersama diadakan sebagai mengembalikan pemerintahan awam selepas lebih 5 tahun kerajaan tentera di bawah pimpinan Prayut berkuasa susulan rampasan kuasa pada 2014. Kita ke laporan sukan. Skuad bola sepak kebangsaan kembali melapor diri semalam selepas diberi cuti selama 3 hari sempena sambutan Aidilfitri. Dan pastinya penilaian segera perlu dilakukan jurulatih Tan Cheng Ho dengan perlawanan pertama pusingan kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 hanya berbaki sehari lagi. Namun kebimbangan turut disuarakan Cheng Ho berhubung isu padang yang jelas mengganggu rentak permainan Malaysia pada pertemuan menentang Nepal Ahad lalu. Berjaya merakam kemenangan 2-0 ke atas Nepal Ahad lalu, memang nada kebimbangan disuarakan Tan Cheng Ho yang jelas tidak berpuas hati dengan keadaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan melihat keadaan cuaca yang kerap hujan, Cheng Ho jelas risau faktor itu sedikit sebanyak memberi kesan kepada prestasi pemain.
Kita mengharapkan situasi keadaan padang cukup baik kerana kita perlukan persediaan terbaiklah padang. Kita tidak mahu jadi alasan disebabkan kita tidak perform, tetapi memang kita mengharapkan keadaan muka padang terbaik untuk setiap pemain memberi satu persembahan yang terbaik. Ya. Sementara itu, memandangkan perlawanan menentang Timor Leste merupakan hari ketiga Syawal, Cheng Ho tetap mengharapkan kehadiran pemain ke-12 untuk memberikan sokongan kepada skuad negara. Ya, kita tahu suasana perayaan tiap-tiap tahun keadaan di Kuala Lumpur semua balik kampung, dan saya pun ingin merayulah sesiapa yang ada masa, luangkan masa datang menyokong Harimau Melaya kerana mereka lah sentiasa pemain yang ke-12 dalam padang, dan kita pun nak memberikan satu persembahan yang terbaik. Skuad Harimau Melaya akan menjalani sesi latihan rasmi di venue perlawanan Stadium Nasional Bukit Jalil jam 6 petang nanti. Berbaki seminggu menjelang kempen Copa America 2019, Colombia pastinya antara pasukan yang tidak mahu dikecewakan lagi selepas sekadar menamatkan kempen edisi 2016 di tempat ketiga. 2 kali penampilan di perlawanan akhir edisi 2001 paling istimewa apabila Colombia bergelar juara buat kali pertama. Presiden Colombia Ivan Duque antara yang tampil memberikan semangat kepada barisan pemain Colombia yang akan membawa cabaran negara pada kempen Copa America di Brazil. Selain upacara penyerahan bendera, Duque turut bersama-sama dengan skuad Los Cafeteros menyanyikan lagu kebangsaan Colombia. Bendera Colombia kemudiannya diserahkan kepada kapten pasukan Radamel Falcao. Pada kempen Copa America kali ini, Colombia diundi dalam kumpulan B dan cabaran besar menanti skuad kendalian Carlos Queiroz pada edisi ini apabila akan memulakan saingan menentang antara pasukan pilihan Argentina sebelum bertemu dengan pasukan jemputan Qatar diikuti perlawanan terakhir kumpulan menentang Paraguay. Dalam pada itu, skandal yang melanda bintang Brazil Neymar jelas tidak menjejaskan sesi latihan terakhir pasukan di pusat latihan Teresopolis. Skuad kendalian Cice itu akan menguji pasukan jemputan dari Asia, Qatar, aksi persahabatan yang bakal memberikan gambaran sebenar kekuatan skuad Samba. Keluarga Neymar, terutama ibu dan kakaknya Nadine Gonçalves dan Rafaela, antara yang terus memberi sokongan padu kepada bintang Brazil itu. Mereka mahu Neymar terus fokus kepada bola sepak dan membantu Brazil menamatkan kemarau kejuaraan Copa America yang kali terakhir dimenangi skuad Samba pada 2007. Neymar Sabtu lalu memuat naik satu rakaman video berdurasi 7 minit menafikan sekeras-kerasnya tuduhan rogol yang dibuat seorang wanita di sebuah hotel di Paris Mei lalu. Turut dimuat naik beberapa perbualan menerusi pesanan ringkas dan juga beberapa keping gambar. Siasatan juga sudah dimulakan pihak berkuasa dan perkembangan terbaru, firma guaman yang mewakili wanita berkenaan kini menarik diri berikutan perubahan yang dibuat dari segi pertuduhan. Bagaimanapun, skandal ini jelas tetap memberi kesan kepada Neymar yang kehilangan status selaku kapten Brazil. Ini pula perkabaran gembira diterima skuad Uruguay menjelang kempen Copa America yang bakal membuka tirai 14 Jun nanti. Kelibat penyerang Barcelona Luis Suarez yang kembali menjalani latihan bersama pasukan semestinya dinanti jurulatih Oscar Tabarez sebelum bermulanya saingan Copa America. Dan semestinya gandengan Suarez bersama penyerang Paris Saint-Germain PSG Edison Cavani meletakkan Uruguay di posisi terbaik untuk kembali menjulang trofi. Untuk rekod, Uruguay merupakan pasukan paling cemerlang dalam Copa America, berjaya meraih gelaran juara sebanyak 15 kali, lebih satu kejuaraan berbanding Argentina. Bagi kempen 2019, Uruguay mengetuai cabaran kumpulan C akan memulakan saingan menentang Ecuador sebelum bertemu satu lagi pasukan jemputan dari Asia, Jepun, sebelum berdepan juara bertahan Chile. Baik, sekian Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Azaria Tagaya. Salam hormat dan Assalamualaikum.